Ada nak masuk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua tetamu. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda dan tidak lupa juga kepada penonton yang sedang yang dapat meluangkan masa bersama-sama untuk menjayakan program pertama anjuran Kelab Jawatan Kuasa Sukan Pelajar, iaitu Bicara Santai, di mana tajuk yang kita ketengahkan pada kali ini adalah persediaan atlet semasa pandemik. Jadi untuk tidak melengahkan masa pada untuk kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Aina Marjah binti Nur Azizi, merupakan moderator anda pada program kali ini. Untuk program kita pada hari ini, Kelab JSP telah menjemput beberapa atlet dari UiTM, iaitu pertama sekali adalah saudari Hazirah binti Patty. Beliau merupakan pelajar UiTM Cawangan Sarawak, kampus Samarahan, merupakan pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dalam program Diploma Pengajian Sukan. Saudari ini telah menceburikan diri beliau dalam Sukan International Taekwondo Federation. Seterusnya adalah saudara Petrus Layang Anak Wilson, merupakan pelajar di UiTM Shah Alam dan menceburi dirinya dalam sukan rugby. Akhir sekali adalah saudari Alia Akilah Syamnur binti Zainuddin, merupakan pelajar UiTM Arau Perlis dan menceburi sukan kayak. Untuk tidak melengahkan masa kita pada hari ini, saya ingin menjemput panel pertama, iaitu saudari Hazirah, untuk memperkenalkan diri sekali lagi, mungkin lebih mendalam dan menceritakan sedikit tentang pengalaman dalam menceburi bidang taekwondo. Mungkin boleh berkongsikan tentang pencapaian tertinggi dalam sukan ini dan sedikit perkongsian bagaimana boleh menceburi sukan ini. Silakan. Baiklah, pertama sekali Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Terima kasih kepada pihak penganjur daripada JSP yang sangat mengadakan program yang sangat bermakna ini buat kita semualah. Alright, tanpa melengahkan masa, nama saya Hazirah binti Patty. Saya berasal dari Mukah, Sarawak. Saya berumur 20 tahun. Saya sekarang belajar di UiTM Cawangan Sarawak, kampus Samarahan, dari Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dalam pengajian Diploma Pengajian Sukan SR113. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan salah seorang atlet taekwondo ITF Sarawak. Bila ingin bercerita mengenai pengalaman itu, saya telah berkecimpung dalam dunia seni mempertahankan diri ini semenjak kecil lagi lah, di mana ketika itu saya berumur 7 tahun, yang telah dihantar oleh ibu dan ayah saya ke The Only One pusat taekwondo di Mukah ketika itu. Dan alhamdulillah saya telah bergiat aktif sehingga sekarang, iaitu selama 14 tahun. Pada suatu ketika dahulu, saya memang tidak meminati dunia taekwondo ini. Alright, bila saya ingin bercerita mengenai peringkat tertinggi yang saya pernah dapat, ialah pada ketika itu saya merupakan salah seorang pemenang pihak gangsa bagi acara individual sparring wanita bawah 45 kg terbuka di kejohanan taekwondo Asia Pasifik pertama pada tahun 2019, dan itu adalah kejohanan yang terakhir buat saya untuk secara fizikal sebelum hadirnya sukan COVID-19. Alright, I think itu sajalah perkongsian daripada peringkat tertinggi saya dan latar belakang saya. Terima kasih. Baik, perkongsian yang menarik. Jadi, marilah kita beralih kepada panel seterusnya, iaitu saudara Petrus. Soalan yang lebih kurang sama seperti Hazirah sebentar tadi. Boleh saudara Petrus memperkenalkan diri, ceritakan pengalaman sepanjang menceburi bidang sukan rugby, pencapaian tertinggi dan bagaimana dorongan keluarga awak untuk terus bertahan dalam sukan ini. Ya, silakan.
Okay, selamat petang semua. Alright, so nama saya Petrus Layan Anak Wilson. Saya dari UiTM Shah Alam. Sekarang semester 5 dan saya daripada SR 241 Sport Management. Jadi dalam rugby ni saya agak lambat juga untuk bermula bersukan daripada 2011. Ya, 2011. Silap saya, iaitu form 1 tingkatan 1. Time tu saya bermain untuk sekolah sahaja, and then tak sangka rezeki main untuk daerah juga di Semarahan untuk Semarahan junior. Time tu tak ada rezeki jugalah untuk selection untuk Sarawak, sebab injured juga time tu. Saya rehat selama setahun juga time tu, data 5 tak silap. So time tu pun saya mula slow untuk main rugby. Lepas saya comeback balik, saya bermain untuk tingkatan 6 dan bermain untuk college dan fakulti juga time tu. Selepas saya masuk UiTM. Yang mendorong saya bersukan ni sebenarnya dari family sendiri, sebab ayah pun dulu memang bersukan, and then dia pun memang suruh saya bersukan, walaupun time tu yalah, ibu bapa kan, ibu nak anak-anak dia belajar, and then tapi mereka suruh juga untuk bersukan lah, sampailah saya dan sukan rugby. Saya rasa itu saja. Oh ya, untuk pencapaian tertinggi saya, saya bermain untuk klub di klub Semarahan, Black Cat, and then saya pernah bermain untuk daerah, and then saya pernah bermain untuk Seven Side juga. Itu saja. Juga satu perkongsian yang menarik lah untuk kita ketahui kan, sebab seperti yang kita ketahui, sukan rugby ni satu sukan yang rasak dan percentage untuk mengalami kecederaan tu adalah sangat-sangat tinggi kan. Jadi baguslah tu kan. Okay, so beralih pula kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudari Alia. Mungkin Alia boleh ceritakan macam mana terdetiknya nak ke arah sukan kayak ni, dan mungkin boleh kongsikan kepada kami semua macam mana dengan pandangan keluarga Alia sendiri tentang minat Alia yang Alia ceburi sekarang ni. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum. Jelas tak suara saya? Jelas. Okey. Nama saya Alia Akilah Syamnor binti Zainuddin. Saya daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, Diploma Pengurusan Sukan SR 111 di UiTM Cawangan Perlis. Baiklah, saya menceburi bidang kayak ini sewaktu di bangku sekolah lagi. Tapi orang kata macam tidak ambil serius lah tentang ni, sebab selalunya parents saya yang akan bawa saya pergi ke tempat kayak rekreasi untuk saya mencuba benda baru. Setelah saya mencuba sukan kayak ini, saya jadi minat dan saya rasa macam saya nak teruskan lagi bidang ni. Tetapi oleh kerana waktu zaman sekolah dulu ada kekangan, iaitu sekolah sendiri pun tak ada membuka kelab untuk kayak. Jadi kebetulan apabila saya masuk ke UiTM ini, senior-senior kawan-kawan saya mempromosikan sukan kayak ini. Jadi daripada situ saya menggilap bakat saya menimba ilmu baru, apa yang saya tak pernah tahu, dan sekarang ni alhamdulillah saya tahu tentang itu. Dan apa yang mendorong saya adalah sebab saya minat dengan sukan air. Saya sangat-sangat minat dengan sukan air. Jadi ini adalah satu peluang untuk saya untuk menceburi bidang kayak ini. Sokongan daripada ibu bapa saya sangatlah kuat. Mereka lah yang teman saya untuk pergi latihan, untuk berkayak di tempat-tempat rekreasi, dan mereka juga sangat-sangat supportive. Itu sahaja daripada saya. Wah, sangat bersemangat ya nampaknya. Okey. Seterusnya, saya mahu tanyakan pendapat Petrus dan Alia. Macam mana kita semua, macam yang kita tahu, sukan rugby dan kayak ni sukan yang berkumpulan kan. Jadi bagaimana kamu semua pupukkan semangat kerjasama
dan kekalkan kesepahaman antara ahli-ahli antara satu sama lain. Mungkin Alia boleh jawab terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, untuk pasukan saya sendiri terdiri daripada lebih kurang dalam 10 orang macam tu. Jadi cara kami memupuk semangat berpasukan adalah kami selalu melakukan latihan gym bersama-sama. Sebab setiap malam Isnin ataupun malam-malam lain kami akan setkan satu tarikh ataupun hari untuk kami sama-sama untuk pergi gym sama-sama untuk workout sekali. Jadi daripada situ saya nampak bonding tu lagi kuat, dan daripada situ yang senior boleh share pengalaman dengan saya, dan macam diorang sangat-sangat supportive, sangat-sangat open. Jadi daripada situ saya nampak hubungan pasukan kami lebih erat, bonding pun lagi kuat. Jadi setiap tournament ataupun latihan itu tidak pernah ada isu yang besar, pergaduhan ataupun sebagainya. Okay, seterusnya saya jemput Petrus untuk jawab soalan yang sama juga. Bagaimana kamu memupukkan semangat kerjasama dan kekalkan kesepahaman antara ahli? Okay, so pendapat Petrus, dalam sukan rugby dia ada, ini pengalaman lah, berdasarkan pengalaman. Dalam sukan rugby dia ada 7, dia ada 10, dia ada 15. Jadi memang ramai dalam satu pasukan. Jadi macam mana kita nak bonding antara satu sama lain? Selalunya macam Alia juga, training sama-sama, turun sama-sama, pergi gym sama-sama. Jadi benda tu dia mengeratkan bonding antara satu sama lain. Selain tu, apa yang saya nampak, walaupun saya bukan Muslim, saya non-Muslim, bermain di Sarawak, mereka selalu pergi masjid, ke surau sama-sama. Mereka bonding di surau. And then kami pun join jugalah, tapi duduk di belakang sajalah. So benda tu dia merapatkan lah hubungan, macam mana kita nak respect antara satu sama lain, begitu. And then satu lagi apa yang Pat buat adalah berkumpul buat satu bulatan. So contoh macam Petrus sizing tak besar, kecil sahaja. And then Pat pun bukanlah orang yang laju berlari dalam rugby, tapi boleh menjadi umpan, boleh menjadi menempuh orang. Itu kelebihan Petrus. Jadi Pat pun bagi tahu, saya perlukan bantuan ni, bantuan ni, bantuan ni. Jadi apabila mereka tahu apa yang Pat lemah, mereka akan support. So dari situlah bagaimana kefahaman antara satu sama lain lah akan terjadi. Itu bagi Pat lah. Okay, bagus. Penjelasannya sangat-sangat baguslah daripada Alia dan Petrus. Okay, soalan ini untuk Petrus juga. Macam kita tahu, rugby ni memerlukan stamina yang sangat-sangat tinggi kan untuk kita nak main kan. Jadi kalau boleh tak macam sharekan apa aktiviti atau senaman yang boleh dilakukan untuk memastikan diri Pat sentiasa kekal fit. Macam kita tahu sekarang ni kan tengah COVID kan. So adakah Pat main join juga kat tempat lain ke? Okey. Mengenai fitness ataupun stamina, momentum untuk kekal lebih sihat. Sebab sekarang ni COVID memang susah. Lagipun sukan rugby pun memang tak dimainkan buat masa sekarang sebab kita COVID. Sebab sukan tu merupakan sukan yang bersentuhan. Jadi apa yang Pat buat adalah Pat kekalkan kesihatan. Itu yang pertama, kekalkan kesihatan. Kalau kesihatan kita teruk, kita takkan dapat bersukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaga pemakanan. Makanan memang penting untuk kita fit, and then stamina kita pun tak hilang. And then yang ketiga adalah Pat selalu buat senaman melibatkan fitness, iaitu
jogging, fitness test, itu buat secara mengikut SOP lah. Buat training sendiri, itu apa yang plan buat sekarang lah. Okey, macam yang kita tahu, sekarang ni kan tengah COVID kan, pandemik COVID-19 dekat negara kita. Mungkin Hazira boleh kongsikan sedikit sebanyak aktiviti yang awak memang berterusan buat supaya skill taekwondo tu akan sebagus dulu. Maksudnya dia tak tumpul lah skill tu kan. Okay. Mungkin ada buat praktis sama adik-beradik ke ataupun macam mana? Baiklah, untuk soalan tu, apa yang saya selalu buat ialah buat rutin harian kita orang lah. Macam kita orang akan ada satu jadual itu di mana kita orang dibahagikan satu list. Di situ dia akan senaraikan lah senaman yang kita orang kena buat dalam each of day tu. Tetapi each of day tu juga bukanlah bermaksud dalam seminggu tu terus kita orang training. Tidak. Sebab seperti yang kita tahu, kalau kita tengah menjalani sesuatu latihan, kita tak boleh buat latihan tu secara berterusan. Kita kena ada rest day supaya kita tidak over training lah kali itu. Jadi kalau bagi saya akan buat sedikit workout yang memadai selama 30 minit pun sudah cukup lah. Tapi sekarang ini, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya juga sedang mengikuti training di mana kita orang akan ada tournament pada selepas raya ni nanti. Tapi tournament itu akan dijalankan secara atas talian lah, yang di mana kita orang perlu record diri kita orang untuk membuat satu persembahan taekwondo itu. Jadi saya rasa itu adalah satu memorable thing yang saya dapat daripada COVID-19 ni lah. Even though kita waktu COVID ni pun kita still dapat pergi bertanding, tapi bertanding itu secara virtual lah, di mana kita perlu hantar video tu semua. Jadi dari segi training tu pula, coach kita orang memang tak akan ketepikan, sebab dari training tu kita dapat kita sangat penting lah untuk kita increase kita punya performance, macam mana kita nak jadi lebih baik lah. So dari situ coach kita orang akan sentiasa kontak kita orang, adakah hari ni kita orang dah buat training ke belum ke. So benda itu adalah sangat penting lah untuk hari sekarang. Kiranya maksudnya taekwondo pun ada kumpulan yang tertentu lah untuk korang, sebab macam Alia cakap tadi dia ada 10 per pasukan. Macam Petrus cakap dia ada untuk rugby ada 7, 10 atau 15 kan. Macam mana dengan taekwondo pula? Ada maksimum ataupun minimum ahli yang kena ada? Oh, bagi itu kalau taekwondo ada acara individu itu sendiri dan ada juga acara berkumpulan. Acara berkumpulan ni selalunya selama 5 orang lah. Yang paling sedikit pun acara individu. Tapi sekarang ni yang dapat kita lakukan untuk menghantar pergi mana-mana event taekwondo waktu COVID ini, kita hanya menghantar untuk acara individu sahajalah. Sebab kita nak avoid apa-apa kontak dengan atlet-atlet lain. Okay. Saya agak tertanyalah kepada saudari Alia. Waktu pandemik ni macam mana awak nak berlatih untuk berkayak, dan dalam mencuburi sukan kayak ni perlu ke stamina yang cukup? Dan perlu ke ada stamina yang kuat? Mungkin kalau ada stamina, kalau perlulah stamina itu, mungkin awak boleh kongsikan antara senaman-senaman apa yang boleh membantu untuk kekalkan stamina awak. Baiklah, bagi saya sebagai atlet sukan kayak, stamina itu sangat penting. Baiklah, untuk macam
mindset orang ramai, oh kayak ni tak perlukan stamina. Sebab apa? Sebab kita hanya duduk dan mendayung. Sebenarnya salah ya mindset tu. Baiklah, saya sendiri pun ada melakukan senaman-senaman untuk meningkatkan saya punya stamina dan momentum. Okey, baiklah. Di sini saya akan kongsikan kepada semua apakah senaman ringkas yang saya buat ketika pandemik ni. Okey, yang pertama adalah circuit training, iaitu latihan lita. Okey, dia untuk menumpukan kepada pelbagai jenis bahagian badan. Maksudnya kita tak fokuskan dekat bahagian upper body. Walaupun atlet kayak itu sendiri memfokuskan kepada upper body. Baiklah, dia menggabungkan beberapa latihan yang disatukan di bawah latihan lita tersebut. Jadi dia macam ada various dan tak bosan. Dia punya matlamat ialah untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, flexibility dan juga ketahanan otot Alia sendiri. Baiklah, untuk yang kedua, yang ini Alia selalu buat, iaitu angkat berat. Macam kalau gym, andai kata gym tak buka, kita boleh gunakan equipment lain yang ada kat rumah. Contohnya tayar, gunakan baldi berisi air dan lain-lain kita boleh gunakan. Kita boleh create something yang jadikan beban. Okey, dia punya matlamat tu adalah untuk menambahkan kekuatan otot, menambahkan ketahanan otot, and then dia juga boleh membentuk postur badan lebih menarik. Macam seseorang atlet tu pun dia mesti nak kejar postur badan yang diorang inginkan. Walaupun bukan atlet pun kita nak benda tu. Okay, itulah. And then kalau setiap malam Alia akan buat skipping. Nampak macam remeh, wow skipping je. Tapi yang orang tak tahu dia punya kelebihan sangatlah banyak. Antaranya ialah boleh mengurangkan berat badan. Kalau malas nak pergi jogging ke apa, boleh je skipping. Yang kedua, dia boleh macam membantu dalam mengepam otot. Mengepam otot jantung. Maksudnya macam bila aliran darah cantik, jadi senang kita nak workout and so on. Lepas tu dia melibatkan otot kaki dan tangan, jadi akan menambahkan kekuatan otot juga. And then last kali, benda yang paling senang yang korang semua boleh buat adalah untuk dia macam senaman ni dia macam paling mudah and tak ada guna equipment macam yang lain. Macam longkang ke tak kisah, asalkan benda tu macam ada sikit dia punya perbezaan macam tu. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Menarik, sangat menarik. Okey, macam kayak kan, boleh tak Aina nak tahu apa keutamaan kalau nak main kayak ni? Contohnya macam ketangkasan ke, kecekapan ke? Mungkin awak boleh kongsikan sedikit sebab saya pasti ramai di antara kita yang belum pernah berpeluang lagi untuk berkayak, termasuklah Aina sendiri. Okey, baiklah. Dalam kayak ni benda pertama adalah kita punya stability kita kat atas kayak tu. First kali stability. Kalau kita naik tiba-tiba jatuh, itu memang dah kita dah tak pernah buat apalah. Yang pertama adalah kita punya stability kita dalam kayak tu, cara kita mengawal kita punya kestabilan. Yang kedua adalah kekuatan otot atas kita, iaitu bahagian bahu dan bahagian-bahagian atas, supaya kita dapat mendayung, dapat break, dapat buat U-turn dengan cara yang smooth. Kalau tak, nanti takut jatuh, terbalik. Dan juga dalam sukan kayak ini sendiri, benda pertama yang kami pentingkan adalah seorang itu seharusnya dan perlu pandai berenang, supaya jika kayak kita terbalik, kita tak panik. Kita tahu apa yang kita nak buat. So saya rasa itu je kot yang ada dalam kayak. Okey, berbalik kepada Pat, tadi kita sudah dengar Alia dan Hazira memberi pendapat beliau tentang mereka punya keutamaan dalam sukan masing-masing. Okey, macam Pat sendiri, adakah dalam sukan rugby macam kita tahu, rugby badan semua mesti macam besar-besar. Adakah badan tu adalah keutamaan untuk sesiapa yang nak join rugby? Okey, untuk rugby memang menggunakan semua badan dari atas sehinggalah ke bawah tadi. So badan, kaki, tangan semua bermain peranan untuk rugby.
sebab dia menggunakan semua anggota badan, di mana kita nak tackle, di mana kita nak lari, menggunakan badan kita untuk berempus seseorang. And then untuk join rugby ni, dia tak semestinya berbadan kecil, berbadan besar, semua boleh join sebenarnya untuk rugby. Cumanya kita kena training setiap hari, training kan, ikut coach, apa yang coach cakap, untuk tambah kita punya muscle, kita punya training kita setiap hari. Jadi badan tu rasanya boleh sahaja saya. Maksudnya badan tu adalah part of keutamaan lah dalam rugby juga kan. Okey, kita berehat selama 3 minit sebentar. Kita akan kembali untuk sesi yang kedua. Kembali kita ke sesi yang kedua. Alright, sebentar tadi Alia ada bercakap mengenai senaman. Okey, pada pendapat Alia sendiri, adakah peluh yang dikeluarkan ni mengukur kualiti senaman itu sendiri? Sebab ramai juga masyarakat kita berfikir kalau kita bersenam dan banyak keluarkan peluh, maksudnya senaman yang dilakukan tu sangat cukup dan berbaloi lah. Apa pendapat Alia sendiri? Baiklah, untuk soalan tu, ya, saya tu yang peluh tu dia macam menjadi faktor untuk mengukur kualiti senaman. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab macam kita tahu, peluh itu adalah satu sistem perkumuhan, betul tak? Yang berfungsi untuk membebaskan badan daripada toksik. So, semakin banyak peluh yang dikeluarkan ketika bersenam tu, itu dah membuktikan kita bersenam dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Selain daripada untuk macam like keluarkan peluh tu, dia macam dia untuk menjaga kelembapan kulit yang betul. And then peluh tu sendiri terdiri daripada air yang di mana banyak sebatian, terutama urea, asid laktik, karbohidrat, lemak dan mineral. So kadang-kadang tu bila kita berpeluh ni, dia keluarkan semua benda tu. Alia, peluh tu sangat penting. So apa kita kena buat lah, hari-hari tu kita senam supaya peluh tu keluar and kita jadi lagi fresh. Macam tu. Okay, beralih pula kepada PET. Okey, adakah PET bersetuju dengan pandangan atau pendapat daripada Alia, ataupun boleh ada penambahbaikan sedikit terhadap poin yang telah diberikan oleh Alia? Okey, pendapat Alia memang saya setuju, sebab apabila kita keluar peluh, kita akan lebih sihat. So bagi pendapat PET, just penambahan saya rasa. Soalan dia adalah, adakah peluh mengukur kualiti senaman? Jadi senaman yang baik adalah senaman yang betul. Jadi apabila kita buat senaman yang betul, kita akan dapat kecergasan badan yang lebih senam, and then kualiti senaman kita. Kalau kita bersenam, kita rasa sakit lepas tu, itu rasanya tu bukan bersenam. Itu kita dah over bersenam ataupun kita melakukan exercise yang salah. Jadi exercise yang betul dapat mengukur kualiti senaman, termasuk dalam dengan peluh yang kita lakukan, peluh yang keluar daripada kita. Okey, mungkin Hazira ingin menambah satu dua kata tentang soalan yang sedang kita ketengahkan, iaitu kualiti peluh yang keluar boleh mengukur kualiti senaman. Silakan. Baiklah, bagi saya setuju juga dengan pandangan daripada saudari Alia dan saudara Pet itu tersendiri. Tetapi apa yang saya dapat simpulkan di sini bukan hanya tetapi berpeluh itu bukanlah satu indikator untuk kualiti senaman itu sendiri. Sebaliknya, ia adalah tindakan balas fisiologi badan
terhadap senaman. Seperti apa yang Alia cakaplah sebentar tadi. Seperti yang kita tahu, bila kita bersenam, kita akan mengeluarkan peluh kan? Jadi itu adalah itu yang kita dapat buktikan bahawa berpeluh itu adalah tindak balas fisiologi kepada senaman yang kita telah lakukan. Namun begitu, selain menggunakan peluh sebagai satu ukuran kualiti senaman anda, adalah lebih efektif jika kita menilai kualiti senaman itu dengan memeriksa kadar denyutan jantung anda semasa aktiviti senaman. Itu adalah lebih efektif berbanding anda mengukur daripada perspektif berpeluh itu sendiri. Itu sahaja. Satu pandangan yang sangat-sangat bagus daripada ketiga-tiga panel kita. Okey, seterusnya menjadi seorang pelajar dalam masa yang sama menjadi seorang atlet dalam universiti bukanlah perkara yang mudah, betul tak? Jadinya boleh tak ceritakan sedikit apakah cabaran ataupun perkara-perkara yang kamu semua lalui untuk menjadi seorang atlet yang bagus, tetapi dalam masa yang sama juga menjadi seorang pelajar yang dipandang tinggilah oleh orang sekeliling. Kita mulakan dengan Alia. Baiklah, selain daripada menjadi seorang atlet, saya juga merupakan majlis perwakilan pelajar dan juga seorang komander kesatria. Jadi untuk kita balancekan antara pelajaran dan benda-benda lain, so yang pertama adalah kita punya schedule tu sendiri. Kita kena pandai untuk mengatur time management kita, bila masa kita nak belajar, bila masa kita nak meeting, bila masa kita ada perjumpaan dan training. So untuk bagi saya, tak ada masalah pun jika seseorang pelajar itu melibatkan diri dalam semua bidang. Sebab daripada situ kita dapat melahirkan seorang pelajar yang orang kata berdikari, yang pandai dalam semua bab, dan macam kita sendiri boleh untuk mengatur time management hidup kita supaya lebih teratur dan tak ada yang kurang, tak ada yang lebih. Semuanya balance supaya kita berjaya dalam semua bidang. So pelajaran adalah number one sebagai pelajar UiTM sendiri. So akademik tu tetap nombor satu walaupun kita busy macam mana sekalipun. Mungkin Patrice boleh tambah? Okay, bagi Pat, untuk COVID ni, semasa COVID ni memang susah sikit lah bagi Pat sendiri untuk bersukan apa semua dan belajar lagi. Pat sebenarnya dari majlis perwakilan pelajar juga, dari Shah Alam, memang busy dengan kerja, gerak kerja, program, dengan study and then sukan. So ada 3 benda. So benda yang utama adalah kita kena buat jadual. Bila kelas kita, bila training kita, bila kita nak buat program dengan macam saya majlis MVP. Jadi jadual tu sangat-sangat penting. Contohnya macam pagi, Pat sendiri akan ada kelas. Memang akan fokus 100% dalam kelas. And then habis saja kelas, kalau ada masa free, Pat akan pergi gym. Kalau petang tu pergi jogging, buat exercise sendiri, training sendiri. And then malam baru kita buat assignment, gerak kerja, MVP dan lain-lain. Itu bagi pandangan Pat lah. Okey, bagaimana pula dengan Hazira? Baiklah, seperti yang kita tahu, kita ni sebagai seorang pelajar dan seorang atlet. Jadi seperti saya sendiri juga, saya merupakan salah seorang daripada Majlis Perwakilan Pelajar Cawangan Sarawak, MPP lah. Okay. Saya selalu berpegang akan kata-kata yang selalu diingatkan oleh yang dipertua kami, iaitu Saudara Muhammad Yusof Hassan. Dia selalu menekankan kepada ahli-ahli Majlis Perwakilan Pelajar ni bahawa pelajaran itu adalah nombor 1, tetapi MPP itu bukan nombor 2. Itu juga yang saya terapkan kepada diri saya sebagai seorang atlet, di mana pembelajaran itu adalah nombor 1, tetapi atlet itu bukan nombor 2.
faham lah apa maksud dia tu. Tapi apa yang saya dapat kata cabaran saya sebagai seorang MPP dan seorang aktif ini adalah dari segi masa. Lagi-lagi sekarang ini semua yang berlandaskan atas talian. Jadi perkara seperti masa ini kita perlu bahagilah sebaik yang mungkin. Contohnya pagi tu mungkin kita buat kerja kita buat study kita, kelas kita semua. Tapi kita kena ingat pembahagian masa untuk kita bersenam itu perlu diselipkan juga sebagai satu rutin harian kita. Sebab senaman itu adalah macam menunjukkan kita mempunyai healthy lifestyle punya. Okey, dari situ saya rasa kalau kita bersenam tu tidaklah sampai sejam ataupun 2 jam. Cukup 30 minit juga sangat memadai lah. Alright, itu saja. Okey, sebelum kita akhiri bicara santai kita pada kali ini, ada tak kata-kata untuk mereka yang ingin ataupun sedang ataupun baru menceburi bidang-bidang sukan ni? Silakan Hazira. Alright, saya berharap agar anda di luar sana yang mungkin ada beriktizam untuk menceburi sukan pada hari ini, tahniah saya ucapkan kerana anda telah melakukan satu keputusan yang sangat-sangat hebat, kerana ini adalah masa anda untuk mengubah diri anda, untuk menjadi seorang yang lebih baik, terutamanya dari segi cara hidup sehat. Saya harap dengan apa yang anda pilih dan anda lakukan ini, lakukanlah dengan niat yang betul. InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan. Saya doakan agar anda tidak berputus asa dalam mencuburi dunia sukan, kerana saya mampu menjanjikan satu janji di mana anda akan memperolehi pelbagai memori yang anda akan dapatlah suatu memasuki dunia sukan ini. Tidak kiralah sukan itu memerlukan fizikal seperti taekwondo ataupun virtual seperti sukan e-sport itu sendiri. Dan akhir sekali saya ingin ucapkan apa-apa yang anda apa-apa keputusan yang anda lakukan, apa-apa keputusan yang anda buat untuk diri anda, jika anda ingin untuk berasa berputus asa ataupun anda rasa fed up, anda kena ingat kenapa anda memulakan sesuatu keputusan itu terlebih dahulu. Alright, itu saja. Sangat bersemangat bila kita dengar ya, nampaknya. Okey, kita dengar sepatah dua kata daripada Petrus. Silakan. Okey, bagi yang mencuburi bidang sukan ni, saya nak pesan kalau saya bersukan, yang pertama adalah matlamat. Matlamat apa saya nak bersukan? Macam pet sekarang ni, matlamat pet untuk kurus. Jadi plan untuk kurus tu mesti tercapai sebelum raya ke, selepas raya ke. Jadi benda tu kita pegang. Yang kedua adalah persediaan mental dan fizikal. Setiap kita bersukan, mental dan fizikal tu memang sangat penting. Once kita dah bersukan, kadang-kadang kita akan rasa tidak bermotivasi. Jadi benda tu kena ada. Kadang-kadang orang dah setengah jalan sahaja untuk bersukan, lepas tu dia stop. Jadi benda tu memang diperlukan sangat motivasi. Yang ketiga adalah cuba selagi mampu. Jadi apabila kita bersukan, kita nak mencuburi sesuatu sukan tu, kita cuba selagi kita mampu. Kalau tak mampu, kita jangan berhenti, kita cari jalan lain. Itu pesanan saya. Okey, terima kasih kepada saudara Petrus. Okey, sekarang kita dengarkan pula sepatah dua kata daripada saudari Alia. Silakan. Baiklah, untuk pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang ingin menjebakkan diri dalam sukan, saya alu-alukan sebab sukan ini adalah salah satu benda untuk kita riliskan stres kita waktu kita belajar. And siapa-siapa yang ada berminat dengan sukan-sukan tertentu, teruskan. Jangan halang minat anda itu atas sebab-sebab takut, insecure dengan orang lain. Sebab kita tahu
bila kita minat, kita akan berusaha untuk kita achieve benda tu. Kita akan berusaha untuk belajar sampai kita pandai. Jadi sesiapa saja ingin involve dalam sukan, dialu-alukan. Jangan ikut kawan, jangan ikut orang, ikut kita. Apa yang kita minat. Kalau kita minat taekwondo, kita boleh pergi taekwondo. Kalau kita minat rugby, kita boleh pergi rugby. Jangan ikut kawan, sebab kalau kita ikut kawan, kita tak tahu kebolehan kita ni sampai mana. Takut nanti kalau kita ikut orang, nanti lelas kita yang kecundang and tak dapat apa-apa. Sekian daripada saya. Alhamdulillah, sampai sudah ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua panel yang sudi meluangkan masa anda untuk berkongsi cerita pengalaman-pengalaman anda dalam menjadi atlet di UiTM. Okey, apa yang dapat saya simpulkan dalam keseluruhan sepanjang kita berbicara santai ini adalah, pertama sekali, bila kita menceburi, walaupun kita menceburi bidang sukan, janganlah kita lupa terhadap satu perkara, iaitu akademik. Akademik adalah penting, sukan adalah nombor 2. Okey? Jadi itu sahaja. Yang buruk, yang baik, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kekelapan saya sendiri. Kita sudahkan perjumpaan kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.